Assalamualaikum. Salam sir. Salam sir. Jelaskan suara saya? Jelas sir. Jelas Jelas Okey. Okey. Oh, Roshu ada hari ni. Roshu sihat? Sehat sir. Hari tu kata suspek tak ada suspek kan? Okey Test juga tapi negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat. Kes tengah banyak sekali bahaya. Okey. Nak tunggu lagi ke? Ni ada 40 orang lebih je. Nak tunggu ke tak ya? Saya pun tak ada benda nak buat hari ni sebenarnya. Entah nak bebel apa benda tak tahu. Okey. First sekali ini maklumat yang saya terima lah tapi tak sahih lagi tak sahih lah sebab ketua kena tunggu arahan daripada pengarah ataupun ketua program kamu lah nanti tapi dia dah bincang berkenaan dengan kemasukan pelajar ke KKTM. Dia dah bincang minggu lepas rasanya. Jadi tunggu dia punya keputusan. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa masalah, pelajar akan masuk semula pada 4 bulan 9 lah. 4 hari bulan 9 kalau diluluskan lah kalau diluluskan. Tapi kamu tak masuk lagi. Kamu kalau masuk pun bulan 10. Kamu masuk pun bulan 10 sebab dia akan masukkan berperingkat. SEM 3 dengan SEM 4 dahulu. Dia orang kan tambah 6 minggu. So dia orang akan tamat pada penghujung bulan 10 tu lah. Pada penghujung bulan 10 tu dia orang akan tamat. Lepas tu dia orang dah habis. Dia orang dah balik, baru awak masuk pula bulan 10 sampai bulan 12. Itu perancangannya lah. Tapi tak pastilah sejauh mana kebenaran dia. So, saya sebenarnya dan tak ada apa pun nak cakap pun hari ni sebenarnya. Tapi terpaksa jugalah buat kelas sebab dah arahan gitu kan. So, kita masuk jugalah sekejap. Kalau tak ada apa pun sekejap je lah. So, saya ada 3-4 orang yang WhatsApp saya personally, yang WhatsApp tanya berkenaan dengan macam-macam lah. So ada yang tanya circuit, ada yang tak okey, ada yang okey, ada yang tunjuk gambar solder kan, ada tunjuk gambar solder tu dia panggil pateri, saya tak panggil pateri so tolong betulkan persepsi kamu, sebutan kamu tu jangan sebut pateri sebab pateri tu benda yang berkaitan dengan kimpalan tu pateri. Yang ni bukan pateri, yang ini kita panggil solder. Okey, solder ataupun kita pakai proses soldering soldering ataupun kita sebut solder je lah. Jangan sebut pateri pateri tu dia dah masuk ke mechanical tu welding tu pateri lah. Kita tak pakai pateri. So ada yang hantar gambar kat saya, suruh saya check dia punya soldering tu. So ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang bulat-bulat tapi bawah dia kecil kan. So yang bulat-bulat tu tak terima lah selalunya. Kita tak terima yang bulat-bulat. Kamu nak tahu dia punya bentuk soldering yang paling cantik tu macam dengan Gunung Ledang tu. Pernah tengok Gunung Ledang tak? Pernah tengok tak Gunung Ledang? Pernah kan? Pernah. Gunung Ledang dia tinggi kan tapi dia landai kan. Dia punya landai tu macam Gunung Ledang tu. Macam tu baru cantik macam cantik. Jangan tajam tak nak, bulat pun tak nak, macam telur pun tak nak kan. Tak nak, kita nak macam Gunung Ledang tu. Dia ada puncak dia sikit je, dia landai je naik. Dia tak adalah tinggi menyacak tu kan, tak ada. Tu kaedah dia lah. Kalau kamu tengok untuk welding, kita nak bentuk dia macam tu lah So harap-harap kamu buat elok lah sebab yang itu ada markah tau. Yang tu ada markah. Okey, yang kedua berkenaan dengan job sheet 4.3 dengan 4.4. So saya dapat maklumat lah daripada ketua penyelaras subjek ni iaitu Cik Hafiz. Dia ada bagi kat kami dalam grup kami lah, dalam grup lecturer yang mengajar subjek AWP. Saya share kat awak sekejap
berkenaan dengan, tapi ni banyak ni saya tak boleh share ramai-ramai kan, nanti orang kata apa pula orang punya kan. Yang ni grup ICT lah, grup ICT, job sheet 4.3, breadboarding tu, breadboard ataupun yang satu lagi kita pakai straightboard. So dia orang student ICT dia orang dah buat, lepas tu dia orang upload ke dalam YouTube dan dia bagi nama dengan link YouTube tu kepada lecturer dia lah, iaitu Cik Hafiz. Okay, saya tengoklah dia orang punya presentation kat YouTube tu, dia 40 saat je pun dia, tapi majoriti yang hantar tu dia tak hantar daripada awal tau, dia buat macam ni. Macam yang saya bagi contoh kat kamu hari tu kan. Contoh dah siap dia on, dia tutup dengan jari dia, lampu tu berubah colour, lepas tu dia bila buang jari dia buat yang itu saja, demo yang itu saja dalam 40 saat, ada yang 30 saat pun ada kan. Jadi dia hantar gitulah. Jadi saya nak minta kamu jangan risau lah, sebab setengah saya faham yang buat dekat breadboard tu mungkin dah cabut ataupun dah ambil gambar apa semua. Jangan risau, tak payah risau. Sebab saya, kalau kamu tak sempat nak buat video dekat breadboard, kamu buat video dekat straightboard tu kan, tak ada masalah. Salah satulah video dia yang mana-mana pun tak apa. Gambar kena ada lah. So saya cadangkan kamu tak perlu bagi kat saya link YouTube tu macam yang dia orang buat. Saya nak you buat report dalam job sheet report tu kan, report job sheet 4.3 dan 4.4 tu. Bila you buat job sheet tu, you masukkan gambar, you boleh scan gambar kan masuk dalam tu. Cuma you boleh tambah kat situ, you letakkan link untuk YouTube supaya tak hilang lah. Kalau kamu WhatsApp kat saya, takut saya terpadam. Memang saya tak suka simpan lama-lama maklumat-maklumat yang berkenaan dengan kalau kita punya grup WhatsApp tu, Radio 2A ke Radio 2B ke Lab tu, memang saya kalau you hantar apa-apa pun lepas habis saya akan padam, saya akan buang je. Sebab dia akan menyemakkan saya punya handphone. Saya tak suka. Dia orang tak apalah, dia orang muda, saya orang tua. Saya tak suka semua tu menyemakkan saya punya handphone. Jadi lebih baik kamu punya report job sheet 4.3 dengan 4.4 tu, kamu masukkan gambar dan kamu masukkan link kamu sendiri. Kamu buat rujukan lah. So untuk video tu kamu bagi link YouTube tu, kamu boleh screenshot pun boleh, kamu nak link pun boleh, buat macam mana pun tak apalah. Janji ada dalam tu supaya nanti bila dalam waktu senat nanti kalau pengarah tanya, betul ke budak-budak ni buat, betul cik dia orang buat, ini dalam job sheet dia orang ada gambar. Lepas tu dia orang dah bagi link YouTube, kita boleh buka link YouTube tu dan boleh tengok kat situ. Okey, kalau kamu hantar kat saya, memang saya confirm akan hilang benda-benda tu, saya takkan simpan. Faham tak faham? Boleh faham semua? Jelas kan? Tak ada masalah kan? So link tu masukkan dalam you punya job sheet. Okey, clear. So nak tanya sikit, saya tak pandai dah. Saya minta maaf, saya cakap siap, saya tak pandai. Saya teknologi ni saya kurang sikit. Saya nak tanya kamu, daripada segi kamu rakam video, kamu upload kat YouTube, ada masalah ke tak ada masalah? Ada masalah tak kalau nak buat yang tu? Senyap je ni. Ada masalah? Ulang. Boleh tak guna? Apa soalannya sir? Ulang. Soalannya, kalau kamu buat rakam video yang saya suruh tadi dan kamu nak uploadkan ke YouTube, ada masalah tak? Tak ada sir rasanya. Rasa tak ada masalah, semua orang boleh buat Boleh. Okay. Boleh. Siapa yang tak tahu, tanya kawan-kawan lah. Okey, tanya kawan-kawan. Jangan tanya saya tak tahu. Saya tak pernah buat. Saya ni buta teknologi sikit. Okey. Jadi pandai-pandailah kamu janji ada dalam tu. Tak kisahlah macam mana pun, janji ada. Supaya nanti bila orang check, benda tu ada. Jangan nanti dia kata kita tak buat benda tu. Kita nak proof kata benda tu ada dibuat. Sebab bila kelas lain buat,
Saya yakin lah setiap kelas dia akan check. Biasa dia akan check 3 orang. Setiap kelas dia akan check 3 orang. Okay, siapa? Wallahualam. Biasa dia akan check macam tu. Itu pengalaman saya dalam waktu senat, dia akan check satu kelas 3 orang. So nasib lah. Dia sebut nama siapa. Kalau dia sebut nama Roshu, saya kena buka lah. Roshu punya maklumat tu dia akan check lah. Kalau dia kata Hasbi, Hasbi lah kan. Tapi Roshu dengan Hasbi kelas yang sama kan. 3 orang. Seorang lagi siapa? Siapa lagi radio 2B ni? Siapa lagi seorang saya tak ingat. Amirul Farhad. Farhad contoh dia kata 3 tu dia nak. Saya tunjuk 3 tu lah. Kalau dia kata radio 2A pula mungkin Hanan. Kan siapa lagi? Akilah. Macam tu lah seterusnya. So dia akan check. So tak ada masalah Okey lah. So berkenaan dengan job sheet 4.3 dengan 4.4 masih ada lagi yang hantar kat saya. Skirt ada yang betul, ada yang salah. So kalau yang salah tu saya akan bagi tahu salah lah. Lepas tu saya suruh kamu cuba cari ya. So ada student yang hantar kat saya tu, mungkin saya rasa dia pun fed up lah kot. Sebab dia hantar, saya kata salah. Lepas tu dia hantar lagi, saya kata salah. Lepas tu dia kata kat mana salahnya? Saya kata jangan putus asa, cuba cari kan. Cuba cari. Lepas tu dia cari-cari, malam tu dia tak jawab lah, dia merajuk lah kot, tak jawab. Besoknya baru dia jawab balik kat saya. Kat mana salah dia bulatkan dengan pen biru dia. Dia kata ini tempat salah betul tak? Saya kata betul, itu salah dia. So, sebab apa? Sebab saya nak kamu belajar. Okay? Saya tak nak kamu tanya, saya terus jawab. Saya tak akan jawab selalunya. Kalau kat sini pun sama. Kalau datang jumpa saya berdepan pun, dia kata, cik saya dah buat 3-4 kali tapi tak dapat juga. Saya tak akan tolong carilah untuk kamu. Saya akan minta kamu cari juga macam mana pun. Sampai dah tahap kamu dah memang buktikan kat saya kamu dah cuba buat tapi tak dapat, baru saya akan bantulah. Sebab saya nak you belajar untuk mencari. Sebab kalau you tak belajar untuk mencari, you merugikan diri kamu sendirilah. Okay? Biarlah benda tu susah tak apa. Bila susah baru awak ingat, baru awak rasa dia punya hasil nikmat dia tu. Tapi kalau awak sikit-sikit ada problem, datang jumpa orang bagi tahu jawapan, lepas tu balik nanti lupa, lepas tu nanti datang balik tanya kat mana. So itu tak berapa bagus. Tu kan kaedah dia lah. Kaedah dia, you kena usaha mencari. Kita kan bantu tapi tak adalah sampai kita bagi bulat-bulat jawapan gitu Itu saya punya style lah. Orang lain punya style. Okey, ada soalan tak? Mini project pun ada juga yang hantar kat saya. Dia sketch. Dia sketch. Tak apalah, sketch lah macam mana pun. Tak ada masalah. Kan, ada yang sketch. Dia tanya saya, okey ke tak okey ni? Saya kata, tak apa, sketch je. Tak ada masalah. Kan. Okey. So, ada apa lagi soalan? Ada soalan tak? Siapa nak tanya apa-apa? Sir? Ya. Yang pasal mini project tu, wajib pakai script dengan breadboard je? Ke boleh pakai satu je? Apa dia tak faham? Yang mini project tu, wajib pakai breadboard dengan scriptboard ke atau satu je saja? Boleh pakai satu je? Kalau kamu tanya saya jawab straightboard sahaja. Boleh? Dengar tak? Wan dengar tak Wan? Ya, dengar. Kalau saya cakap pakai straightboard sahaja. Breadboard saya tak benarkan lah. Okey? Tapi boleh pakai breadboard tak sir? Saya sebenarnya tak setuju pakai breadboard. Saya tak setuju. Saya 100% saya tak setuju guna breadboard. Saya lebih suka kita pakai straightboard. Sebab apa? Dekat straightboard tu bila kita buat mini project, kita boleh nilai macam-macam. Kita boleh nilai kaedah you sambung dalam straightboard. Macam mana you solder, lurus tak lurus komponen yang you masukkan, kan? Komponen tu sengit ke tak sengit. Wire awak tu macam awak buat praktikal latihan yang awak sambung-sambung wire tu, lurus ke tak lurus. Kita boleh semak macam-macam dalam tu. Kalau you pakai breadboard, saya tak nampak you punya soldering nanti tak susah saya nak judge nanti. Sebenarnya kalau
Kalau kamu ada dalam KKTM ni, ni sebab kamu kat rumah. Kalau kamu ada dalam KKTM ni, saya suruh awak guna PCB. Saya bagi awak PCB. PCB yang kosong, saya suruh awak design atas PCB tu. Lepas tu kita kena gunakan chemical untuk buat etching dia, semua tu. Jadi maknanya kamu akan belajar juga macam mana nak buat PCB sendiri. Kan? Memang benda tu kamu akan belajar dalam subjek yang lain, tapi dulu memang dalam subjek workshop practice memang ada cara-cara nak buat PCB. Dan saya akan suruh kamu, galakkan kamu pakai PCB lah. Tapi sebab kamu kat rumah, kamu nak buat PCB tu nanti banyak masalah sebab dia pakai chemical lah. Ada jual, tak ada masalah, benda tu boleh jual. Ada jual, dia serbuk tu. Serbuk apa ferric tu, serbuk apa sulfur ferric. Ada dia jual tu, tak ada masalah, boleh beli hari tu, masukkan air panas, bancur dengan serbuk apa dia punya ferric tu, bancurkan dia, lepas tu panas-panas masukkan board dalam kita board tu kena lukis dulu lah dekat board tu, dia macam dengan straight board tapi tak ada lubang lah, tak ada lubang, dia straight saja, dia kosong je. Sebelah tu macam straight board, ada copper, tak ada copper sebelah kan, tapi dia belah copper tu tak adalah lubang-lubang bulat macam tu, dia kosong je, tak ada lubang, tak ada apa, dia ada copper saja. Kamu lukis circuit atas tu, nanti ikut laluan ni, jangan bagi short. Kita akan gunakan marker pen yang permanent ataupun kita gunakan adding, kita akan buat dia punya line dia. Kita buat line dia, kalau tak nak buat kita boleh print pun, kita ada print. Kita boleh print atas transparency tu, lebihkan transparency kita print, kita boleh campalkan dekat board kita gunakan UV, ada banyak kaedah dia sebenarnya. Kalau kamu ada kat sini memang siap suruh awak buat yang itulah. Tapi sebab awak tak ada, awak buat kat rumah. Sebab ferric chloride tu, dia punya serbuk ferric chloride tu, kalau kamu dia pakai air panas, bila kita bancur dia, kalau jatuh atas lantai sedikit, dia akan jadi warna orange tu, warna emas, warna copper tu. Memang tak keluar lah, memang kotor tu akan lekat. Jadi sebab tu saya tak bagi awak buat kat rumah, memang tak buat pun. Zaman sekarang kita tak pakai, zaman saya dulu pakai macam tu lah. Zaman sekarang semua kita guna mesin je, kat sini ada mesin je. Dulu dalam subjek workshop practice ni memang ada kaedah-kaedah nak buat PCB, tapi sekarang dah keluarkan, dia masuk bawah subjek lain. Bila dia masuk bawah subjek lain, kamu tak belajar lah benda tu, tapi sepatutnya lebih baik kita buat PCB lah daripada straight board. Breadboard memang saya tak benarkan lah. Jangan buat atas breadboard, buat atas straight board. Okey. Lagi ada apa lagi soalan? Wan okey Wan? Wan Mama okey kan? Okey. Okey dah. Jangan menangis pula tau. Siapa lagi nak tanya? Florin ada Florin? Florin masih ada dengan saya ke? Betul. Oh ada. Florin ada masalah tak? Ada. Ha? Tak ada. Florin Setakat okey ni je belum ni. ada masalah. Oh semua okey kan? Tak ada masalah apa Tak ada. Oh bagusnya kamu. Siapa lagi ada soalan? Saya nak panggil nama, list nama tak ada kat saya. Tidak, saya boleh panggil nama seorang-seorang. Ada, tak ada, saya nak berhenti je. Fatin Ifah, ada Fatin Ifah. Fatin Ifah Farzana. Ada, saya ada. Ada okey tak? Ada soalan tak? Okey. Ada soalan, tak ada soalan ni? Tak ada. Putri ada? Ada. Putri tak ada soalan ni? Ahmad Mifzal ada? Ada sir. Ada soalan tak Mifzal? Tak ada. Tak ada, semua tak ada bagus tu dalam korang ni. Ayu Nadia, Ya saya, sir. ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Mesti orang belah utara, tak ada. Ayat dia tak ada. Betul, Ayu orang mana Ayu? Orang Kedah. Kedah tak mana? Padang Serai. Oh, hak Padang Serai hari tu. Hmm. Dia bunyi tu dia tu.
Siapa lagi nak tanya ni? Nak cari nama pun susah. Perempuan je ramai ni, lelaki tak ramai kan? Muhammad Rusyadi. Rusyadi ni. Ya, sir. Rusyadi okey kah? Rusyadi okey kah? Dia line problem ke apa ni? Iqbal? Okey. Iqbal mana Iqbal? Yes, sir. Iqbal okey kah? Okay, sir. Iqbal okey. Ni. Iqbal ni bos rajin sebut nama dia ni, Cik Ijan. Cik Ijan rajin sebut. Kalau sebut je lab 2B mesti Iqbal, nama Iqbal. Kenapa Iqbal ketua kelas Sir. Patutlah Cik Ijan rajin sebut nama Iqbal. Suhaila? Suhaila ada? Ada sir. Okey, ada soalan? Tak ada sir. Kamu tak ada soalan, saya tak tahu nak cakap apa lah. Saya okey je semua. Kalau tak ada masalah apa, saya nak break kat sini je, berhenti kat sini je, okey boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh, sir. Dia tak tahu nak buat apa dah. Awak tunggu awak buat projek je lah. Kan? Awak akan, saya rasa awak memang masuk bulan 10 lah. Kan? Sir, Ya. yang 4.3 tu kan kena buat circle dekat blackboard kan? Nak kena lukis dulu ke terus buat? Mesti kena buat lah. Blackboard ke straight mesti ada lukisan. Kan? Mesti ada lukisan, mana boleh buat direct. Dia tak boleh buat direct. Dia mesti kena ada dia punya drawing dulu. Okey Hanan, siapa tanya tadi? Siapa tanya tadi? Nazmi, sir. Nazmi. Okay, baik, saya masih, sir. Okey. Lagi siapa lagi? Tak ada Semua okey? Semua siap ni. Saya setuju lah ni kalau saya berhenti kat sini. sir. Okey, saya berhenti kat sini lah Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.